bukanlah satu perkara yang mudah tanpa dipimpin dan dididik. So duduk dalam majlis ilmu, Kak Mimi sambut saya kat luar tadi, macam kabus-kabus kan ustazah. Ustazah dah sengit-sengit je dah tadi, sebab kat Johor lagi dahsyat kabus. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut apa muslimat? Kita nak beritahu yang susah payah kita datang bukan tak ada benda penting kat rumah, bukan tak ada plan lain, tapi disebabkan kita ini sedang bermujahadah. Betulkan niat kita. Moga-moga dengan mujahadah ini Allah redha dan Allah cucurkan rahmatnya mencurah-curah pada kita. Amin ya rabbal alamin. Nafsu apabila telah menebal di dalam jiwa, maka amatlah sukar untuk mengungkainya semula. Bila nafsu telah bersarang, muslimat. Ini yang manusia saya pelik lah ustazah, dia tu kenapa jadi macam tu? Tak payah pelik muslimat, sebab kita tak nampak berapa tebal nafsu, berapa tinggi nafsu mengatasi iman dan ilmu. Sebab tu manusia hari-hari kena berperang dengan nafsunya sendiri. Kita tak berperang dengan jiran sebelah rumah, kita tak berperang dengan siapa sahaja, tetapi yang paling dahsyat sekarang ini kita berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Mengaku tak muslimat dirahmati Allah? Betul lah ustazah, dah tahu dah solat awal waktu tu bagus, tapi guling-guling terlelap. Pukul 4.20 baru bangun. 4.20 tu zuhur muslimat dirahmati Allah. Sempat lagi, sekarang asar kan lewat. Kenapa ya kita jadi macam tu? Sedangkan 12.30 tadi mata kita bulat, nak qailullah, konon tidur sekejap. Tiba-tiba innalillah terus. 4.20 baru bangun. Tapi tak apalah, dah halang-halang lewat. Sekarang ni 4.38 kot. Contoh baru azan asar. Jadi kalau jap lagi boleh terus 2 in 1. Jadi zosar bukan jadi zohor dah. Kan zohor hujung sungguh, asar awal. Mohon terasa. Kalau umur dah macam ni masih lagi buat perangai macam tu, maknanya muslimat kita belum cukup mujahadah. Tu yang sentap tu, mohon terasa tu kan. Baik, perenggan kedua. Selepas kita berlawan dengan hawa nafsu, maka perlu kita buat latihan jiwa. Perlu latihan. Muslimat dirahmati Allah, nak jadi orang yang hebat perlu latihan. Budak nak periksa, cikgu-cikgu dah bagi tahu bulan ni bulan latih tubi. Muslimat dirahmati Allah, peringkat ini adalah berat sekali untuk dilakukan. Kerana ianya bukan seperti latihan fizikal. Dia sebut sini yoga, bersenam, jogging. Kita nak jawab je kat sini, sambung. Dekat lepas titik tu kita sambung. Yang ini pun susah juga. Orang ajak senam, tak senam-senam lagi. Orang ajak jogging, tak jogging-jogging lagi. Macam itulah contoh. Lebih-lebih lagi kita nak buat latihan rohani kita, yakni muslimat cinta kepada perkara-perkara yang Allah redha, itulah mahmudah. Bawah sekali, dalam melatihkan diri ini tidaklah boleh kita menunggu orang datang meminta atau datang mengharapkan bantuan, tetapi kita perlu mencari orang-orang yang boleh kita berikan bantuan kepada mereka. Muslimat, kadang-kadang kita nak buat pahala, kita tunggu. Kita kena bergerak. Kita nak hidayah. Kak, kenapa tak pakai tudung lagi? Contoh, Kak, kenapa tak buat baik lagi? Saya sedang menunggu hidayah dari Allah ustazah. Kita kena berkejar, mencari, mendapatkan hidayah tersebut. Muslimat, saya bagi tamsilan mudah seperti ini. Hidayah milik Allah, rezeki juga milik Allah. Daripada mula dulu bagaimana kita mendapatkan rezeki, kita bermati-matian, bersungguh-sungguh. Ada dah gaji hujung bulan, malam kita buat kerja lain pula, uli-uli tepung, bawa kuih pergi pejabat, jual kuih RM3. Dululah contoh muslimat. Hujung minggu kerja lain pula. Orang zaman sekarang tengah kerja pun buka komputer, bisnes online pula. Bos kata kerja dah siap, busy lah bos. Rupanya yang pendapatan sampingan tu diutamakan. Muslimat dirahmati Allah. Kita rasa nak dapat halalan tayyibah, tapi tak sedar yang masuk tu tidak barakah. Muslimat dirahmati Allah, kenapa kita jadi macam ni? Sebab kita nak mengejar rezeki Allah. Bagaimana cara kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah Allah? Kita kata tunggu je lah, tunggu. Ustaz datang rumah kita baru kita belajar. Kalau kita nak datang kat tempat dia payahlah, semua alasan muslimat. Di sini tidak ada mujahadah. Jadi mudah-mudahan dalam kita rasa kita dah bermujahadah ni, betulkan hati. Bukan untuk kita bongkak takabur muslimat. Begitu jugalah kalau kita hendak menjadikan diri kita seorang yang zuhud muslimat. Kita latihkan diri dengan menggunakan gaji atau wang pendapatan kita sekadar yang diperlukan sahaja. Sekadar yang diperlukan sahaja. Sebab matlamat kehidupan ini muslimat bukan untuk selama-lamanya berada di dunia.
tapi untuk abadan abada, selama-lamanya kita akan berada di akhirat Allah. Set minda kita macam tu. Ternyata yang kita dah hantar ke perkuburan semalam, yang kita duk dengar saudara mara kita dah meninggal, apa jadi pada hartanya hari ni muslimat? Dulu mak kamu cari harta sampai boleh buat rumah besar macam ni sampai 60 tahun bekerja. Yang kamu ni duduk malas-malas macam ni baru 6 tahun mak kamu meninggal, rumah pun kena gadai. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Kadang-kadang. Kerana apa kita nampak macam tu? Sebab rupa-rupanya yang mak kamu kejar sampai 60 tahun arwah ni tak boleh bawa masuk dalam kubur pun rumah ni. Muslimat, tak ada apa benda pun yang kita boleh bawa mati. Dah lama dah dia duduk dalam kubur. Kita bertanya, rumah besar ini boleh membantu tak dia yang kesempitan di alam barzakh? Boleh bantu luaskan tak kubur dia? Sama sekali tak boleh. Maka saya bersyukur bila bergaul bercampur dengan ibu-ibu yang datang ke majlis ilmu di rumah-rumah Allah ini. Ustazah, bila kita dah tua-tua ni, tak ada sangat dah fikir nak beli baju baru sangat. Tak ada sangat dah fikir nak cantikkan rumah. Nafsu tu dah mati Ustazah. Cintanya kepada mana muslimat? Cintanya kepada macam mana nak top up saham akhirat kita. Tabarakallah. Saya jumpa sembang dengan ramai ibu-ibu yang hadir ke majlis ilmu tahniah. Mudah-mudahan kalimah ini lahir daripada hati. Tapi kalau sampai penghujung usia dah, semua kita tahun 2020 ni kita bukan menghitung berapa kali birthday lagi kita nak diraikan oleh keluarga kita lah. Jangan rasa macam tu. Sepatutnya kita sedang menghitung berapa hari je lagi Allah nak hidupkan kita atas muka bumi ini muslimat. Sebenarnya kita makin hampir sangat dengan kematian. Dan yang kita pandang kejap lagi nak masuk rumah muslimat dirahmati Allah. Cuba tinggal sekejap kereta, jangan masuk dalam Porsche dulu. Pandang muslimat macam mimpi dapat rumah macam ni. Alhamdulillah ya Allah. Tak tahu nak ucap Alhamdulillah macam mana. Ingat dulu masa susah payah macam mimpi. Pandang orang yang tak ada rumah sampai umur macam sekarang ni. Muslimat dirahmati Allah. Syukur ya Allah. Tapi macam mana besar, macam mana hebat, tak boleh membesarkan barzah aku ya Allah. Kalau aku tak reti bersyukur padamu. Dan macam mana keadaan rumah aku yang kekal nanti. Itulah di kampung akhirat Allah. Sebab itu Asiyah isteri Fir'aun yang derita dengan air mata, istrinya kufur kepada suaminya, kufur kepada Allah. Dia minta kepada Allah, anugerahkan aku rumah di dalam syurga wahai Allah. Sebab dia takut rumah besarnya hari ni kalau tanpa pasangan yang beriman sama-sama dengan dia, dan dia tidak sabar dengan ujian suami yang macam tu sampai ke mati, maka mana mungkin dia dianugerahi rumah di dalam syurga. Sebab tu dia tak pernah terleka dengan mewahnya rumah yang Fir'aun hadiahkan untuk dia. Harta benda yang disediakan oleh Fir'aun untuk dia. Dia kekal menjadi hamba yang beriman kepada Tuhannya. Kekal menjadi isteri yang baik kepada suaminya. Masya Allah muslimat. Sampailah ke tarikh matinya. Janji Allah ditunaikan, sebuah rumah untuk Asiyah di dalam syurga.